Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ke atas kalian, rahmat Allah dan barakah Allah ke atas kalian. Itu adalah satu doa. Salam tu satu doa. Terima kasih semua yang dah masuk dan yang memberi salam. Alhamdulillah hari ini kita dapat mula lebih awal. Mudah-mudahan prestasi awal jam 7 ni boleh dicapai dengan konsisten. Apa khabar semua? Shinji Nagato, Zeti Zuaid, Afiq, Rose, Zulhelmi, Lia Malik, Matun, Nurul Mat, Harpix, baik dia kata. Obella, Aziz, Nur Atika Azman, Datuk. Okey. Siapa yang sedang on the way hantar anak ke sekolah ni? Siapa sedang on the way pergi kerja ni? Jangan pula lepas tereng ya sebab nak balas mesej ni. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Yang di TikTok ni kebanyakannya sedang buat apa? Maksudnya, adakah anda student ataupun anda dah bekerja ataupun anda mak orang? Sehat mak mertua Kelang. Subhanallah, alhamdulillah. Waalaikumsalam kesayangan semua. Oh, tengah ayam baju. Ada yang tengah ayam baju tapi dah buka live. Masya Allah, hebat. Ada yang tengah ayam baju. Cik, boleh tolong ambil headset? Dua-dua. Terima kasih. Ada yang suri rumah, saya dah balik kerja malam. Saya nak pergi kerja dah. Okey, selamat pergi kerja. Saya student. Saya suri rumah, jaga cucu. Oh, jaga cucu. Ada juga nenek main TikTok ya? Bukan main lah. Ada juga nenek guna TikTok ya? Saya tak bekerja. Semua orang bekerja. Tak ada orang tak bekerja. Bye Ustazah, pergi sekolah dulu, bye. Mungkin ada student. Bye Ustazah, pergi sekolah dulu. Oh, sambil-sambil siapkan anak. Sebenarnya, yang suri rumah pun anda bekerja ya? Anda bekerja tanpa henti di rumah. Cuma anda bekerja di dalam rumah. Ada yang bekerja di luar rumah. Kita semua bekerja. Waalaikumsalam. Subhanallah. Nak sebut suri rumah boleh, tapi anda juga bekerja. Kita semua orang bekerja. Kalau suri rumah tu dia boleh guna istilah saya pengurus hal ehwal domestik. Pengurus hal ehwal domestik. Maksudnya pengurus dalaman. Kalau tak ada pengurus haiwan domestik ni, suami pun tak boleh nak pergi kerja. Sebab baju dia tak basuh, makan minum dia, tidur dia pun tak ni, rumah bersepah dia pun tak senang. Sebab ada pengurus haiwan domestik ni. Gitu. Kalau orang tanya, Puan kerja apa? Saya pengurus. Wow, Puan pengurus. Pengurus di mana? Hal ehwal domestik. Oh, hal ehwal domestik tu hal ehwal dalaman. Oh, di institusi keluarga. Oh, Puan di institut. Institut mana? Institut keluarga. Oh, keluarga apa? Keluarga bahagia. Keluarga di institut keluarga bahagia. Sampai syurga. Pandai lah ya. Gitu. Okey, subhanallah. Okey, macam-macam ni. Semoga hari ni lebih baik. Amin, amin. Semoga hari ni lebih baik, lebih semangat, lebih indah, lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Rasulullah, lebih jauh daripada maksiat, lebih jauh daripada neraka. Amin ya rabbal alamin. Mengganggu jiran dari segi bau, Ustazah, ada lagi yang luar perasaan kan? Ya, bila ada binatang yang banyak mengganggu jiran dari segi bau.
mungkin dia tidak mengganggu dari segi najis tu. Kucingnya ataupun binatangnya tak pergilah ke rumah jiran untuk buang air besar tu. Tapi bau tu kuat. Itu pun satu gangguan. Gangguan bau, gangguan bising, gangguan bunyi, gangguan mata, gangguan semualah. I love you. Ada yang tulis I love you more, I love you much more. Okey, sahabat-sahabat di FB juga dah ramai, di TikTok sekarang dah ada lebih kurang 2,000 lebih. Jom kita mulakan. Sebab sambil-sambil yang sedang on the way, sedang bersiap, sedang gosok baju, sedang apa saja anda berada, situasi bagaimanapun, marilah sama-sama mengikuti kita untuk bacaan rutin harian. Iaitu kita akan baca Al-Fatihah 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi, dan kita akan bacakan Asmaul Husna. Subhanallah Kak Zu ni istiqomah sungguh lah. Siapa yang nak dapat semangat positif setiap hari, boleh follow Kak Zura Sikim. Kak Zura Sikim. Subhanallah, saya doakan saya bertukar kerja dekat dengan mak ayah Zita. Ya Allah, kurniakanlah buat Zita, ya Allah, rizki untuk bekerja dekat dengan mak ayahnya, ya Allah, untuk dia berbakti dan menjaga ibu dan ayahnya. Okey, semalam ada orang tanya soalan, dan soalan tu membuatkan saya teringat-ingat. Jadi hari ini saya kena jawab soalan yang berkaitan dengan bila sebenarnya Ayyamul Baid, hari putih. Kita akan jawab dan kelebihan puasa hari putih. Dan kita akan tuliskan sekejap nanti senarai puasa sunat khusus di bulan Muharram. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya, selamat bertemu, sebar-sebarkan. Boleh tekan butang share. Anda tekan butang share saja, sebenarnya anda tidak tahu berapa ramai yang hadir sebab anda tekan butang share dan ajak lebih ramai. Boleh jadi 5 orang, boleh jadi 10 orang sebab melihat posting. Subhanallah, posting anda untuk mengajak masuk sama-sama kuliah. Boleh jadi 20 orang, 30 orang. Anda dapat pahala 30 orang masuk majlis ilmu. Bukan seorang. Kita seorang hadir majlis ilmu dah besar sangat pahala. Sangat besar. Itu disebut dalam sebuah hadis Nabi SAW. Barang siapa yang hadir, yang menuntut ilmu, yang hadir di majlis ilmu, maka para malaikat akan menaunginya kerana cintanya malaikat kepada mereka yang hadir majlis ilmu. Dan binatang-binatang yang berterbangan, bahkan ikan di lautan dan seluruh binatang mendoakan bagi orang yang hadir majlis ilmu. Jadi kita hari ini ada kekangan, ada halangan untuk hadir majlis ilmu secara fizikal. Maka mudah-mudahan kita hadir majlis ilmu di alam maya seperti ini juga Allah terima. Jadi subhanallah, muslimin muslimat, saya nak bacakan hadis yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menganjurkan sesuatu kebaikan lalu dituruti, maka dicatat baginya pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Kita ajak orang hadir majlis ilmu, orang itu pun datang lalu dituruti, maka kita akan dapat bahagian pahala yang sama. Maksudnya orang tu datang, dia ada pahala dia, kita tak ambil pahala dia, tetapi kita dapat pahala berganda. Subhanallah, ada orang dia share, bukan dia sampaikan, dia segan, dia cut video ceramah ustaz ustazah, lepas tu dia share zikir ke, amalan harian ke, solat sunat ke, sedekah, apa saja. Bila orang baca, ada orang yang tersentuh hati, orang tu pun solat sunat, jadi dia dapat pahala solat sunat orang tu buat sebab dia yang menganjurkan. Faham ya? Saya ulang lagi sekali, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menganjurkan sesuatu kebaikan lalu dituruti, maka baginya pahala yang, maka dia mendapat pahala yang sama tanpa mengurangi sedikit pun. Sebab itu kita kata akhir zaman ni nak buat pahala di hujung jari sangat mudah, namun nak buat dosa dan maksiat juga sama. Jadi kita gunakan teknologi yang ada untuk kita dapat pahala semudah dengan 1 saat, 2 saat, 3 saat, dah settle. Okey, muslimin muslimat, jom kita baca bacaan rutin harian. Tadi kita dah mula dengan zikir, kita mula lagi dengan zikir ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lagi-lagi sama-sama zikir.
Puji Allah. Apa maksud? Subhanallah, maha suci Allah. Kita menyucikan Allah daripada segala sekutu. Walhamdulillah, maha segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita memuji, itu lafaz syukur. Alhamdulillah, wala ilaha illallah, itu lafaz tahlil. Kita mentahlilkan Allah. Kita mengucapkan tiada ilah, tiada Tuhan, tiada sembah, tiada tempat bergantung, tiada yang kita nak tunjukkan kerja kita melainkan Allah. Wallahu akbar, dan Allah maha besar. Membesarkan Allah dalam hati, dalam perkataan dan dalam pergerakan kita. Kerana Allah kita bangkit. Kerana Allah, kerana Rasulullah kita move on. Kerana Allah, kerana Rasulullah, maka kita berubah dan kita berhijrah. Sebab siapa yang buat sesuatu kerana Allah, demi Allah, kerana Rasulullah, demi Rasulullah, maka apa yang kita dapat? Kita akan dapat sesuatu yang berharga daripada bahagian dunia. Perkara ataupun harta yang paling mahal daripada bahagian dunia adalah tenang. Subhanallah. Orang yang buat sesuatu demi kerana Allah, kecewa kerana manusia, bangkit demi kerana Allah. Sebab Allah tidak akan pernah mengecewakan hamba-hambanya. Allah tidak pernah tidak membalas kebaikan hambanya walaupun sebesar biji zarah. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa dekat, memberi apa yang kita mahu dan apa yang kita perlu. Siapa yang kecewa, siapa yang sedih, berduka, terduduk kerana manusia, maka bangkit, bangun dan mulakanlah perjalanan yang baru demi kerana Allah, demi kerana Rasulullah. Kita akan dapat bertemu dengan Rasulullah. Ini yang kita proses nak memahami hakikat. Apa yang dimaksudkan demi kerana Allah, demi kerana Rasulullah. Apa yang perlu kita buat? Masya Allah. Okey, subhanallah. Saya dah jelaskan maksud subhanallah, maksudnya maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tiada sembahan, tiada tempat mohon pertolongan, tiada tempat bergantung melainkan Allah. Wallahu akbar, Allah maha besar. Allah yang maha besar. Bila kita nampak Allah itu besar, maka seluruh isi dunia dan diri kita pun kecil. Apa sangat diri kita ni, tuan-puan sekalian? Dunia terlalu luas, manusia bilion, makhluk Allah yang lain, binatang, ikan, burung, ulat, semua tu terlalu banyak. Semua dalam kekuasaan dan pengurusan Allah. Allah uruskan dengan seimbang, dengan stabil, dengan indah, dengan sempurna. Kita adalah sebahagian kecil daripada juzuk dunia. Belum cerita lagi cakrawala luar dunia. Belum cerita galaksi Bima Sakti, ada berjuta, ada million, trillion, zillion, infinity. Bintang-bintang umpama seperti bumi. Dan kita tidak tahu apakah kehidupan yang ada di luar sana. Maka apalah sangat kita ini. Tetapi apabila kita mencari dan membuat sesuatu kerana mengharapkan redha Allah, buat sesuatu dengan harap Allah pandang, Allah terima, Allah suka apa yang kita buat, dan kita buat ni sebab Allah suruh, Nabi suruh, maka walaupun kita sangat kecil, tak tahulah kan, kalaulah kita duduk atas, kita nampak orang berjuta, agak-agak kita nak tengok siapa daripada berjuta. Adakah yang pakai baju balik merah? Adakah orang yang sekian-sekian? Kalau depan kita juta orang, kita berada di tempat tinggi. Subhanallah, kita bukan di antara berjuta, kita di antara berbilion. Subhanallah, trilion dan infinity kalau dicampur dengan sekalian makhluk. Tapi jika kita buat sesuatu kerana Allah, Allah akan pandang kita, Allah akan lihat kita, Rasul akan menantikan kita. Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah, Allahumma salli sayyidina Muhammad. Yang tu kita kena tanam dalam diri, tanam dalam anak. Kadang-kadang saya sendiri sebut pada anak-anak, Umi tak tahu apa yang anak-anak Umi buat. Zikir ke, istighfar ke, ataupun buat baik, kemas rumah ke, kemas bilik ke. Tapi kadang-kadang Umi lebih cenderung nampak apa yang tak patut, itu yang Umi tegur. Tapi kebaikan anak-anak Umi, kadang Umi tak perasan. Tapi jangan kecewa. Kalau Umi tak puji, Umi tak mention, Umi tak perasan, Allah tahu semua. Allah yang basir, yang maha melihat, Allah yang syahid, maha menyaksikan, Allah yang sami, yang maha mendengar, Allah yang hasib, yang maha menghitung. Allah hitung segala kebaikan anak-anak Umi untuk dibalas di dunia lagi dan berganda di akhirat. Jadi jangan kecewa jika Umi lemah dalam menilai, jika Umi lemah dalam menghargai.
Sebab Allah tidak pernah lemah dalam menghargai hamba-Nya. Allah tidak pernah kurang dalam menilai hamba-Nya. Subhanallah. Jadi, kita sentiasa dalam proses memahami apakah maksud buat sesuatu demi kerana Allah. Buat sesuatu demi kerana Rasulullah. Lama-lama, kita belajar, hadir majlis ilmu, kita makin faham. Dunia ini tidak ada apa-apa. Dunia ini tidak ada apa-apa. Siapa yang penat dekat sini? Siapa yang penat? Saya penat, tipu kata tak penat. Penat fizikal, penat mental, penat emosi, penat semua. Kalau orang tanya saya, Ustazah tak penat ke? Saya jawab jujur, penat. Saya tak adalah jawab tak penat. Okey. Dah penat je lah kan. Nak tipu apa? Dah penat, jawab je lah penat. Penat. Subhanallah. Bila Ustazah nak rehat? InsyaAllah. Kalau jawapan klise tu kan, jawapan macam bajet bagus kan, dalam kubur esok rehat. Macam lah bagus sangat. Tapi kadang-kadang jawab macam tu lah gurau-gurau. Tadi saya terfikir apa, saya kata saya terfikir perkataan ni masa tengah bersiap-siap kelam kabut urus itu urus ni. Saya kata subhanallah, Allahu Akbar. Siapa yang hidup dia kelam kabut, siapa dia rasa penat sekarang buat macam-macam, percayalah sebaik kita mati, kita akan minta sungguh-sungguh dengan Allah untuk kembali kepada dunia. Apabila kita mati kelak, duduk dalam kubur, kita boleh buat apa dalam kubur? Dalam kubur tak boleh buat apa-apa dah. Nak masak, tak boleh. Nak ngemang rumah, nak lipat kain, nak jemur kain. Nak ke sana ke sini, nak kemari, nak buat itu, nak buat ni. Nothing. Kita tak boleh buat apa-apa dalam kubur. Nothing kita boleh buat. Kita tak boleh buat apa-apa dalam kubur. Agak-agak boring tak, tuan-puan sekalian? Nak tunggu dibangkitkan di mahsyar. Berapa tahun kita nak duduk dalam kubur? Beribu tahun mungkin, beratus tahun mungkin, berjuta tahun mungkin. Saya fikir tadi, saya kata, dalam kubur esok aku tak nak buat semua ni. Subhanallah. Lepas tu bila dalam kubur, boring tak? Kalau kita berada di taman syurga Allah, tak boring. Tapi kalau dalam keadaan di jurang api neraka, hidup dalam keadaan terseksa sangat dahsyat. Jadi tuan-puan sekalian, ramai mana manusia selepas sesaat masuk kubur, lepas sesaat saja Allah tarik nafas, merayu-rayu meminta untuk dikembalikan di dunia, mahu menyibukkan diri dengan amal soleh, dengan amal ibadah. Merayu-rayu meminta-minta dengan Allah untuk kembali ke dunia. Ya Allah, aku nak sibukkan diriku menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anak. Aku tak nak sibukkan diriku dengan perkara yang lara melalui telefon ni. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku nak sibukkan diriku untuk memperbaiki diriku menjadi isteri yang terbaik buat suami, menjadi ibu yang terbaik, menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik, menjadi seorang anak yang terbaik buat ibu ayahku. Ya Allah, aku nak sibukkan diriku untuk buat sesuatu yang terbaik untuk agamamu. Allahu Akbar. Selepas sesaat kita ditarik. Ketakutan untuk kita dihantar ke tempat yang paling gelap. Di tempat yang paling sempit dan paling sunyi. Di tempat kita benar-benar keseorangan. Kita nak manusia ramai di keliling kita. Sekarang, kita ada manusia ramai. Yang kita rasa, ada manusia yang kita tak nak jumpa. Yang kita rasa serabut. Ada anak ramai, ada suami, ada isteri, ada adik-beradik, banyaknya manusia nak urus. Tapi dalam kubur, kita bertempit untuk kembali kepada kehidupan bersama dengan manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi motivasi yang saya dapat masa tengah siap-siap kelam kabut tu, saya kata memang rasa macam, mana tak ditidur dan kadang buat kerja, bangun terus buat kerja. Lepas tu kelam kabut, lepas tu hari ni dah plan tu penuh dah sampai mana. Saya punya motivasi yang terlintas pagi tadi, itu dia. Saya terus share. Saya kata, nanti dalam kubur dah tak sibuk. Dalam kubur dah tak boleh buat semua ni. Nanti dalam kubur, semua terhenti. Tak apalah sibuk kat dunia ni. Tak apalah sibuk. Tak apalah penat. Tak apalah kelam kabut. Kita tengok kita penat dan kelam kabut dengan apa? Urusan rumah tangga. Okeylah. Kelam kabut sehari-hari, banyak urusan, tak habis-habis kerja. Okeylah. Sebab ramai di luar sana yang sibuk kelam kabut dengan maksiat. Yang sibuk kelam kabut dengan phone ni tak habis-habis nak buat video tu, video ni, tetapi video yang menjerumuskan maksiat. Ramai mana orang kelam kabut sibuk dengan telefon ni, tak habis-habis bergosip, tak habis-habis duduk, menjatuhkan orang, menghina, macam-macam. Jadi, sibuk tak ada masalah. Kelam kabut tak ada masalah. Penat tak ada masalah. Tapi kita tengok kelam kabut, sibuk dan penat kita itu sebenarnya sedang menuju ke arah mana? Dekat dengan Allah, dekat dengan syurga, is okay, jalan je.
Orang kata, dia tu sibuk kerja pagi sampai malam. Tahlah tu. Orang umur-umur macam ni dah 50-50 patutnya duduk kat masjid buat amalan. Subhanallah. Yang penting sibuk kita tu, sibuk yang bagaimana. Ada orang tanya, Ustaz tak kelang kabut. Saya jawab tu terang, saya kelang kabut. Macam mana Ustazah urus semua macam okey je. Kelang kabut, saya urus dengan kelang kabut. Tetapi walaupun kelang kabut terurus, daripada orang yang tenang tapi tak terurus. Ada orang cool je. Cool je. Saya jalan pun laju, cakap pun laju. Kalau staff jalan perlahan, dek laju sikit jalan boleh tak? Nak katanya, kadang saya fikir, dia staff ni jalan laju dengan jalan perlahan, beza berapa saat je. Tapi sudah terbiasa buat kerja laju, staff jalan perlahan, laju sikit deh. Aduh hai. Dia ni tak menyabar juga kan. Subhanallah, Allahu Akbar, muslimin muslimat. Masya Allah. Ya, tetapi terurus daripada tenang, jalan pun macam itik-itik pulang petang, gedek-gedek. Tapi banyak benda tak settle. Cara masing-masing lah tuan-puan sekalian ya. Okey, Alhamdulillah. Okey, jom kita mula. Alhamdulillah, insyaAllah kita mulakan dengan bacaan kita rutin harian. Tadi kita mula dengan zikir ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah. Ada yang terasa saya Ustazah, saya jalan slow. Sebenarnya kalau ikut sunnah Nabi berjalan umpama seperti turun bukit. Itu adalah sifat sifat akhlak Nabi berjalan, ibarat turun bukit. Macam mana? Orang turun bukit ni, Masya Allah, dia turun tu agak laju. Tapi berhati-hati. Mana ada orang jalan bukit tengok atas, memang tersadung lah. Turun bukit, mesti berhati-hati. Kita mesti tengok. Mesti kita teliti. Masya Allah. Sebab apa? Takut kita tersadung, jatuh dan sebagainya. Sifat Nabi berjalan, Nabi SAW berjalan, tidak laju, tidak perlahan. Tengah-tengah. Jadi itu yang terbaik. Tengah-tengah. InsyaAllah mudah-mudahan saya laju tu bukan laju yang melampau. Yang tidak over. Masih lagi di tahap sederhana. Jadi, sebenarnya orang yang jalan cara gaya Nabi ni, orang yang jalan agak laju, maksudnya tengah-tengah, tak slow, tak laju, tengah-tengah, dia sebenarnya sedang mengajar juga otak dia pun bergerak laju. Segala pergerakan, tingkatan berhati-hati dia juga lebih tinggi. Subhanallah. Okey. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita sambung Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Okey, ada yang kata geng jalan laju, geng jalan slow. Boleh. Okey, ada geng kan, betul? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Daftar. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ikut ya, muslimin muslimat. Okey, baca doa nak minum air. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ya Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa yaqinan sadiqan, keyakinan yang mantap. Dah campur doa lain. Wa rizqan wasi'an, dan rezeki yang luas. Wa shifaan min kulli da'in, kesembuhan daripada segala penyakit. Wa tijaratan lan tabur, dan perniagaan yang tidak merugikan kami dunia dan akhirat. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah yang Maha Pengasih di antara sekalian Maha Pengasih.
Ya, ada yang kata siap kali hantar anak sekolah buka TikTok. Saya tengok TikTok sekarang dah 3,000 lebih. Campur ni 4,000 lebih, 4, 5, 6, 7,000 lebih. Dan boleh jadi ramai juga di FB dia dah pindah kepada TikTok. Boleh jadi ya. Subhanallah. Sebab TikTok ada kelebihan yang lain. Mereka kata ada kelebihan yang lain bila menonton di TikTok. Saya pun tak pasti lagi apa kelebihan dia. Okey, tapi kita stay lah di FB, stay ya. FB ni kan ramai mak-mak. Mak-mak kena stay kat FB. FB dia ada banyak pengisian yang lebih serius lah, penulisan yang panjang dan sebagainya. Bagus. Dua-dua medium kita manfaatkan. Okey. 10 ayat surah Al-Kahfi. Kalau dapat ikut, ingat ikut. Kalau tak, dengar. Semua dapat pahala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا wahai Tuhan kami atina kurniakanlah kepada kami min ladunka rahmah daripada sisimu rahmatmu wahayyi lana dan sempurnakanlah bagi kami min amrina rasyada daripada untuk min amrina untuk semua urusan-urusan kami ya Allah rasyada petunjukmu yang jelas amin ya rabbal alamin. Ayat yang ke-10 surah Al-Kahfi merupakan doa ashabul kahfi, pemuda-pemuda gua yang mana Allah telah menguruskan, Allah telah memakbulkan permintaan mereka apabila mereka meminta urusannya diberi petunjuk oleh Allah. Allah memberi mereka petunjuk untuk berdiam di gua dan tidur selama 300 tahun lebih ditidurkan oleh Allah. Itu sangat mustahil untuk berlaku sekarang. Cuba cari ada tak orang boleh tidur 24 jam, tak bangun langsung. Tak makan, tak minum, tak pergi tandas. Mustahil. 2 hari lagi mustahil. 3 hari tak logik. Kecuali orang mati je lah. Ini 300 tahun yang lebih. Allah SWT rakam peristiwa ini dalam surah yang kita baca. Dalam proses itu, Allah yang berikan kenyang walaupun mereka tak makan. Allah bolak-balikkan tubuh badan dia agar tak bedridden. Maksudnya tak hancur, tak lunyai. Sebab asyik duduk, tak bergerak-gerak kan. Tapi Allah bolak-balikkan. Semua itu dicerita di dalam surah Al-Kahfi. Allah membolak-balikkan tubuh badan mereka. Jadi, apabila kita beramal dengan doa ini, untuk setiap pagi kita mulakan kerja. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, atina kurniakan kepada kami min ladunka rahmah daripada sisimu rahmatmu. Rahmat Allah boleh jadi dalam pelbagai bentuk. Bagi kita dalam keadaan buntu, Allah beri cahaya. Dalam keadaan gelap, Allah beri terang. Dalam keadaan jatuh, Allah bangkitkan kembali. Dalam keadaan sempit, Allah lapangkan. Dalam keadaan derita, Allah beri bahagia. Semua datang daripada Allah. Semua itu dalam lingkungan rahmat Allah. Wahayyi lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah bagi kami ya Allah dalam setiap urusan kami ya Allah rasyada,
petunjuk-Mu yang jelas. Kita sentiasa perlu petunjuk. Sebab setiap hari kita berdepan untuk buat keputusan. Suri rumah banyak kena keputusan. Duk mikir nak masak apa. Kita nak minta petunjuk daripada Allah. Subhanallah. Setiap hari pergi kat pasar nak beli apa. Setiap hari kita semua sentiasa berdepan dengan buat keputusan. Lepas ni nak makan kat mana? Lepas ni nak ini macam mana ya bang? Ini sentiasa. Dan yang terbaik apabila setiap urusan kita diberi petunjuk oleh Allah. Okey, 10 ayat yang terakhir surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Masya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, semua dah tahu 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi adalah wasiat Nabi Muhammad SAW untuk kita amal, untuk kita baca. 10 ayat terawal hadis Nabi menyebutkan siapa yang menghafal. Tapi 10 ayat terakhir Nabi sebut dalam hadisnya siapa yang membaca. Jadi kalau kita dapat hafal 10 ayat awal dah terbaik, mantap. Kalau kita dapat hafal juga 10 ayat terakhir lagi mantap. Tapi kalau 10 ayat terakhir tak dapat hafal, kurang-kurangnya baca. Sebab kalau kita tengok hadis tu yang 10 ayat awal Nabi sebut hafal. 10 ayat akhir Nabi sebut baca. Tapi yang paling utama hayati, fahami dan beramal. Masya Allah. Nabi sebut barang siapa yang beramal dengan keduanya ini, maka akan diselamatkan daripada fitnatul Dajjal. Muslimin muslimat, Dajjal tu fitnah yang paling besar. Yang Allah pilih umat yang terbaik, zaman yang terbaik, generasi yang terbaik untuk menghadapi fitnah Dajjal. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini disebutkan dalam satu riwayat. Apabila Nabi Musa alaihissalam kalamullah, Nabi Musa kan diberi kelebihan boleh berkata dengan Allah. Apabila Nabi Musa membaca dalam kitab Nabi Musa, kitab Nabi Musa apa? Kitab Taurat. Ya Allah, di dalam kitab ini menceritakan tentang suatu umat ataupun suatu manusia yang terbaik, yang mana mereka akan berhadapan dengan fitnah yang paling berat, yang paling besar, yang paling dahsyat, iaitu fitnah Dajjal. Maka jadikanlah umat ini umatku. Lalu Allah menjawab, ia adalah milik Ahmad, ia adalah milik umat Nabi Muhammad.
Sebab itu tuan-puan sekalian, kalau kita kata zaman para sahabat itu ada di kalangan yang terbaik, memang benar dari satu sudut. Bukan satu sudut, banyak sudut lah. Para sahabat ini ada generasi yang terbaik. Tetapi generasi yang jauh daripada Nabi, kita, anak cucu kita, sangat jauh daripada Nabi, 1444 tahun. Tetapi sebagaimana yang disebut dalam satu riwayat menyebutkan, apabila Nabi ditanya, siapakah ikhwan, siapakah saudara Nabi? Siapakah orang yang Nabi sedang rindukan? Lalu Nabi menjawab apa? Qaumun yaji'una min ba'dikum yajiduna suhufan wa yu'minuna bi. Suatu kaum, Masya Allah, mereka ini bila sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang kamu rindukan? Subhanallah, siapakah saudaramu? Nabi jawab, qaumun. Suatu kaum yang akan datang selepas kamu. Qaumun yajiduna suhufan wa yu'minuna bi. Suatu kaum yang ada pada mereka hanya suhuf, iaitu Al-Quran, tetapi mereka percaya dan beriman kepadanya. Okey, Nabi mulakan dengan begini, tuba, beruntunglah, man yarani wa yu'minu bi, siapa yang melihatku dan beriman kepadaku. Kamu semua ni sahabat-sahabat Nabi beruntung. Kamu nampak, kamu lihatku, kamu nampakku, kamu berada denganku dan kamu beriman kepadaku. Lalu Nabi sebut, fatuba, 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 maka beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah. Nabi ulang sebanyak 3 kali, beruntung, beruntung, beruntung. Faman lam yarani wa yu'minu bi, bagi mereka yang tidak melihatku, yang tidak pernah bertemu denganku, yang tidak pernah bersama denganku, wa yu'minu bi, dan mereka beriman kepadaku. Maksudnya percaya kepada Nabi. Subhanallah, Allahu Akbar. Nabi menyebutkan tentang kita, umat akhir zaman, yang jarak kita jauh dengan Nabi, yang kita tak pernah melihat bagaimana indahnya wajah Rasulullah. Telinga kita tak pernah mendengar indahnya suara baginda. Kita tidak pernah melihat dengan mata kita bagaimana akhlak Nabi. Tetapi kita tahu akhlak Nabi daripada hadis-hadis, daripada yang diceritakan oleh alim ulama. Lalu kita jatuh cinta dengan Nabi melalui cerita-cerita, kisah-kisah daripada hadis ni. Hati kita ini walau tanpa kenal, tetapi rindu ada. Ini yang sangat pelik. Kalau saya sebut, tuan-puan sekalian, saya kata, saya rindu moyang saya. Rindulah moyang. Lepas tu mungkin orang tanya, Ustazah sempat ke dengan moyang? Tak sempat, tapi rindu. Itu tak logik, tuan-puan sekalian. Tak ada kenangan, tak kenal apa semua. Tetapi dengan Nabi Muhammad, miracle is happen. Suatu yang tak logik berlaku dalam diri kita. Hanya dengan kita tahu nama, kita berselawat, kita boleh nangis. Dengan kita kenal Nabi kita, kita boleh jatuh cinta berkali-kali. Dan kita boleh jatuh rindu kepada Nabi tanpa bertepi. Hanya pertemuan saja yang boleh mengubah rasa rindu kita dalam hati. Hanya pertemuan di syurga saja yang boleh mengubati rasa rindu yang begitu dalam. Subhanallah. Sebab itu kan, kalau lepas solat kadang merayu, ya Allah, aku umat Nabi Muhammad, tapi aku tak pernah jumpa Nabiku. Ya Allah, aku rindu kepada Nabiku. Janganlah ya Allah engkau pisahkan kami sebagaimana di dunia kami tidak pernah bertemu, kami berpisah dengan jarak waktu yang lama. Janganlah pisahkan kami lagi ya Allah di mahsyar. Jangan pisahkan aku ya Allah dengan Nabiku Nabi Muhammad di syurga ya Allah. Ya Allah, dah aku kenal Nabiku melalui Al-Quranmu. Ya Allah, dah aku kenal Nabiku melalui hadis-hadis Qudsi, melalui hadis-hadis Nabimu. Aku mencintai Nabiku, merindui pertemuan dengannya. Ya Allah, di dunia kami terpisah dengan jarak waktu yang jauh ya Allah. Maka dekatkanlah kami ya Allah saat di mahsyar. Ya Allah, aku ingin dekat dengan Rasulullah di mahsyar. Bersama dengan Rasulullah sama-sama masuk syurga ya Allah. Berjiran dengan Nabi di syurga. Berada di majlis bersama dengan Nabi ya Allah. Allahu Akbar, muslimin muslimat. Masya Allah, itu yang kita kena belajar. Kena belajar muslimin muslimat. Macam mana nak ada rasa cinta, rindu, tahu hakikat hidup, tahu tujuan, cita-cita terbesar yang terkandung dalam naluri kita adalah untuk bertemu dengan Allah di syurga, untuk bertemu dengan Rasulullah. Itu adalah hakikat fitrah, suara kecil di dalam hati nurani yang selalu terpadam, yang selalu suara hati itu kadang-kadang tersekat, kadang-kadang terhijab dengan hawa nafsu kita terhadap dunia yang begitu besar.
hawa nafsu kita terhadap apa yang sedang kita lihat. Sebab ini yang kita nampak dunia. Tentang pertemuan dengan Rasulullah belum nampak. Tentang syurga belum nampak. Tetapi ketahuilah hakikat suara naluri hati nurani kita sentiasa bertempit kepada kita sendiri untuk mengingatkan kita apa tujuan kita hidup. Bagaimana kita nak buat persiapan untuk mati? Apakah cita-cita terbesar nurani kita? Bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan kamu diredai oleh Allah. Masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku yang saleh, hamba-hambaku yang beriman, hamba-hamba Allah yang taat, hamba-hamba Allah yang tidak pernah yang meninggalkan maksiat. Ini semua. Masuklah di kalangan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Muslimin muslimat, inilah pertemuan yang paling indah. Apabila saat mati kita diseru dan dipanggil, dan saat di padang mahsyar kita dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu dalam keadaan irji'i, kembalilah kamu kepadaku dalam keadaan engkau redha dan aku meredaimu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku. Allah jemput kita. Tuan-puan sekalian, kalau kita nak sangat, tuan-puan ada kata nak sangat jumpa ustazah, nak sangat jumpa orang ini, nak sangat jumpa orang itu, subhanallah, hati nurani kita, rohani kita sebenarnya bertempit, sentiasa bagi tahu, ingatkan kita sebenarnya tidak ada yang lebih kita nak jumpa melainkan kita nak jumpa pencipta kita. Melainkan kita nak jumpa pencipta kita yang beri kita segala-galanya, yang beri kita semuanya. Daripada sejak kita alam rahim sampai saat ini, tak berhenti memberi nikmat. Subhanallah, itu sebenarnya hakikat hamba. Hati nurani hamba ingin bertemu dengan tuannya yang dicipta, ingin bertemu dengan pencipta. Tapi kerana kita terlalu cintakan dunia dan tak persiapan untuk pindah ke alam yang lebih kekal dan lebih bahagia, maka kita takutkan pertemuan yang perlu melalui pintu kematian. Tapi hati nurani kita, itulah yang sebenarnya itu disebutkan nikmat yang paling besar di syurga. Apabila kita dapat melihat wajhullah, apabila kita dapat bertemu dengan pencipta kita, itu nikmat yang tidak ada tara dan tidak ada tandingan. Kalau kita bayangkan di syurga ada rumah istana, wow, bestnya. Ada kereta laju, kita nak 1000 kereta pun boleh. Tapi tidak ada yang lebih nikmat melebihi daripada kita dapat melihat wajhullah. Kita dapat melihat Allah. Kita dapat berbicara dengan Tuhan kita. Dan perkara yang kita tidak boleh bayang macam mana ia akan berlaku, itulah yang akan terjadi di dalam syurga. Nikmat yang besar di syurga, dapat lihat wajah Rasulullah, wajah ibunda kita Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Maryam, Sayyidatina Asiyah, ibunda-ibunda para pejuang. Kita boleh kenal siapakah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Allahu Akbar, muslimin muslimat. Masya Allah, Allahu Akbar. Allah berfirman tadi, kan, engkau redha. Apa maksud? Pak, kembalilah dalam keadaan kamu redha dan kita redha Allah. Muslimin muslimat, apa maksud redha? Kalau kita rujuk kitab-kitab tasawuf, kalau kita baca, bila pengertian bab redha, maksud redha adalah yang pertama, redha dengan segala perintah Allah dan redha dengan segala larangan Allah. Yang ketiga adalah redha dengan segala ketetapan Allah, sama ada ketetapan yang baik ataupun ketetapan yang buruk, takdir Allah. Muslimin muslimat, apa maksud redha dengan perintah Allah? Orang yang dirinya redha dengan perintah Allah,
maksudnya dia tidak protes dengan Allah, terbukti pada dirinya dia mentaati perintah Allah. Itu masuk redha pada perintah Allah. Kalaulah anak kita masuk sekolah, lepas tu anak kita kata tak nak pakai baju sekolah, tak nak pakai baju sekolah, subhanallah, dia pun pergi pakai baju biasa, anak ini akan dipanggil oleh guru disiplin. Kenapa pakai baju biasa? Kamu suka tak sebenarnya masuk? Saya suka sekolah ni, tapi saya tak suka pakai baju sekolah, saya tak setuju dengan baju sekolah. Kalau kamu tak setuju, kalau kamu tak boleh nak pakai baju sekolah, maksudnya kamu tak boleh terima, seolah ayatnya kamu tak redha dengan peraturan sekolah ni. Walaupun kamu suka, kamu keluar, kamu pergi ke sekolah lain. Sebab itu ada riwayat menyebutkan tentang satu hadis yang disebutkan yang berbunyi, barang siapa yang tidak redha dengan ketetapanku, maka carilah Tuhan selain daripadaku. Ibaratnya guru besar ni, guru sendiri kata, kalau tak redha dengan peraturan sekolah ni, maka cari sekolah selain pada sekolah ni. Cari sekolah yang boleh pakai baju bebas. Ramai manusia umat Islam, dia tak sebut direct, saya tak redha lah dengan peraturan pakaian Islam ni. Mulut tak cakap, tetapi perbuatannya, apa yang dia pakai itu menunjukkan dia protes, dia tak setuju dengan peraturan yang ditetapkan oleh Allah oleh syariat Islam. Sebab itulah penting sangat kita jadi hamba Allah yang redha. Redha ini pertama, redha dengan perintah Allah, redha dengan larangan Allah. Ini Allah tak suka, ni Allah larang. Walaupun aku suka tak boleh, aku kena redha, aku tak boleh protes larangan Allah. Protes bukan dengan mulut. Ramai tak bukan dengan mulut. Apa tak boleh? Dah buat kajian kot. Arak ni bagus. Arak ni begini-begini. Kalau sikit, dia boleh bagi kesan sekian-sekian. Sebab itu, orang barat nampak tak sihat-sihat? Orang barat guna sikit je, hujung sudu je untuk sedapkan makanan. Ia lebih baik daripada letak gula, daripada apalah hujah. Tetapi sebab itu haram, kena redha. Apalah hujah? Apa pun hujah datang dengan sesuatu yang Allah larang, maka semua kena tolak. Walaupun saintis membuktikan ada kebaikan. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Yang ketiga, redha dengan takdir, sama ada baik ataupun buruk. Sebab ramai mana orang tak redha dengan takdir baik. Subhanallah, dia dah elok, dah dapat suami tu dah baik dah pun. Bukan suami yang zalim, yang tidak bertanggungjawab. Cuma dia nak lebih. Jadi dia tak redha dengan nikmat Allah bagi. Sebab apa? Kurang syukur. Bukan sebab keburukan pun, sebab kurang syukur. Subhanallah, Allahu Akbar. Order makanan kat kedai makan sampai tak kena tekak. Subhanallah, dia bukan diuji dengan tak ada makanan, dia uji dengan ada makanan. Sebab itu nak redha dengan nikmat pun perlu ilmu. Ada orang dapat nikmat tapi tak redha dengan nikmat. Dalam nikmat itu jadi azab. Dalam nikmat ramai mana Allah mengazab hambanya kerana nikmat. Allah menghukum hambanya kerana nikmat. Ini disebut dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allahu Akbar. Maksudnya, barang siapa yang bersyukur, maka pasti kami akan tambahkan nikmat ke atasnya. Dan barang siapa yang kufur dengan nikmatku, wala in kafartum, dan barang siapa yang kufur dengan nikmatku, dengan nikmat yang Allah berikan, sesungguhnya azabku amat pedih. Muslimin muslimat, Allah bukan sebut barang siapa yang tak ada nikmat. Maksudnya ini adalah satu peringatan dan amaran kepada orang yang Allah beri nikmat. Semua orang ada nikmat. Tak ada nikmat suami, ada nikmat ibu ayah, ada nikmat kawan-kawan, ada nikmat pasangan, ada nikmat isteri, ada nikmat anak, ada nikmat rumah besar kecil, ada nikmat kenderaan, ada nikmat makan. Peringatan buat orang yang diberi nikmat. Wala in kafartum, jika kamu kufur dengan nikmatku, dengan nikmat Allah, azabku amat pedih. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Masya Allah, Allahu Akbar. 5.7 dengan 3.4 jadi berapa ya? 5.7, 6, 7, 8, 9. 9 lah.
9. Lebih kurang dalam 9K yang hadir. Saya nak mengajak tuan-puan sekalian tekan butang share. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menganjurkan kebaikan lalu diikuti, Allah akan berikan ganjaran pahala sebagaimana tanpa mengurangi sedikit pun. Kalau kita share, ada lagi 10 orang, 20 orang masuk, tengok posting kita, jom hadir majlis ilmu, kuliah Riyadhus Shalihin, apa sajalah. Subhanallah, lalu orang itu hadir, mungkin 10 orang, kita dapat pahala 10 orang hadir majlis ilmu. Hadir majlis ilmu, pahala sangat besar. Dalam riwayat hadis Nabi menceritakan, orang yang hadir majlis ilmu, dicukupkan rezeki baginya. Sebab itu ada tok guru ni, bila orang mengadu masalah rezeki, dia suruh apa? Hadir majlis ilmu. Pergi menuntut ilmu. Lepas tu dia tanya, apa kaitan? Kan saya masalah rezeki sempit, pergi pula majlis ilmu, masa lagi kurang nak berniaga. Subhanallah, rupanya di sana ada hadis Nabi. Barang siapa yang menuntut ilmu, akan dicukupkan Allah akan rezekinya. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat, Asmaul Husna. Baca Asmaul Husna. Sekarang dah kat pukul 8. InsyaAllah. Hari ni macam mana pun kena siap. Sebab saya nak kena pergi Melaka pula. Kena siap lebih kurang sebelum pukul 8.30. Okey, baca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kejap. Nak minta izin minum air sikit. Susah ni nak nasyid Asmaul Husna ni. Dia punya nafas tu kena panjang sikit. Bismillah. Ini guna tangan, ini bukan tangan kiri ya. Kamera depan nampak terbalik. Dah ramai yang marah saya. Ustazah ni tak ada adab. Depan orang ramai minum tangan kiri. Ni tangan kanan terbalik. Faham ya? Ini tangan kiri. Walaupun anda nampak tangan kanan. Okey. Doa minum air. Saya suka sangat doa minum air. Tuan-tuan puan jangan tinggal. Ini kau nak cari doa minum air, cari doa air Zam-Zam. Kita boleh baca pada air kosong. Air Milo semua tu dah bertukar molekul. Air kosong ya tuan-puan sekalian. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa tijaratan lan tabur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Maksudnya adalah, ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kita jadi bijak tuan-puan sekalian. Sebab ada orang banyak ilmu tapi tak nak guna. Banyak ilmu tapi tidak bermanfaat. Ilmu yang sia-sia. Ilmu yang bermanfaat ni, Allah meningkatkan kebijaksanaan kita, kepandaian kita, keretian kita. Reti. Subhanallah. Lepas tu kita minta apa? Rizqan wasian, rizki yang luas. Sebab itu jangan minta rizki yang banyak, minta rizki yang luas. Luas ni, tengoklah laut. Kita sebut apa? Banyaknya laut. Kita sebut laut yang banyak ke? Kita sebut laut yang luas. Bila luas ni, muslimin muslimat, dia jauh lebih banyak daripada banyak. Luas ni maksudnya atas, bawah, kiri, kanan. Luasnya laut. Terbentang luas. Tak nampak mana hujung tepi, kau duduk tengah-tengah. Kau duduk tengah-tengah laut. Itulah rezeki yang luas kita minta. Tapi bila minta dengan Allah, rezeki luas yang barakahan. Wa shifaan min kulli da'in, dan kesembuhan daripada segala penyakit. Kita tahu kita ada penyakit apa. Allah paling tahu penyakit kita. Kita sendiri tak sedar kita ada penyakit. Ingat sehat, rupanya ada penyakit. Zahir, penyakit lain yang kita tak tahu, riak ada, ujub ada, sum'ah, suka orang puji ada, takabur ada. Itu penyakit lagi bahaya daripada penyakit zahir. Penyakit zahir, jumpa doktor maka ubat mungkin hilang. Penyakit batin, Masya Allah, tak ada pergi jumpa ustaz ada pil tak untuk penyakit riak? Ustaz ada tak kita panggil suplemen? Suplemen untuk apa? Suplemen untuk penyakit takabur. Tak ada. Penyakit tu, penyakit-penyakit hati kena minta dengan Allah, muslimin muslimat. Penyakit-penyakit hati ni memang kena minta dengan Allah. Allah yang memberi bantuan pada kita untuk memiliki hati yang baik. Nabi Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul azim. Yauma la, di hari, iaitu hari akhirat kelak. Yauma, hari kiamat, hari akhirat kelak. La yanfa'u malun wala banun, yang tidak ada manfaat, yang tidak ada bantuan, yang tidak ada yang tak ada manfaat sedikit pun.
harta kamu, anak pinak kamu, kedudukan kamu, pangkat kamu, kemasyhuran kamu, apa saja yang kamu ada, tidak ada manfaat sedikit pun. Illa, kecuali man atallaha, mereka yang bertemu dengan Allah biqalbin salim, dengan jiwa yang selamat, jiwa yang sejahtera, salim, dengan hati yang sehat, dengan jiwa yang sehat. Ramai orang tak tahu dia ada penyakit hati, termasuklah saya. Kita sendiri lemah. Kita rasa hati kita bersih, hati kita suci. Rupanya penuh dengan karat-karat dosa, sangkaan yang buruk, penyakit-penyakit hati. Sebab itu penyakit hati lebih bahaya daripada penyakit zahir. Penyakit zahir, apa yang bahaya? Paling bahaya pun matilah. Muslimin-muslimat. Kan, penyakit zahir. Doktor kata ada kanser sekian. Doktor kata ada sakit sekian. Ada sakit sekian. Boleh hidup 3 bulan je. Doktor, apa yang paling bahaya? Sakit saya ni yang paling kesan paling bahaya. Mungkin doktor kata, okey, mungkin sampai tahap tertentu mungkin puan tak boleh jalan. Tahap tertentu mungkin puan hilang dia rasa. Maksudnya kesan-kesan sakit tertentu ya. Oh dahsyat sampai tahap tu. Okey, saya akan jaga diri saya. Tapi yang lebih dahsyat bagi sakit fizikal adalah matilah. Dan mungkin puan 3 bulan lagi. Itu paling dahsyat lah tu. Tapi kalau hati yang sakit, hati yang mati, muslimin-muslimat, itu lebih dahsyat kerana hati yang berpenyakit boleh menghalang ke syurga. Dan boleh dicampakkan ke dalam neraka. Muslimin-muslimat. Saya ulang lagi sekali. Paling dahsyat pun sakit fizikal, mati ya. Tapi kalau hati yang mati terhalang ke syurga, dicampak ke dalam neraka. Hati yang penuh penyakit hati. Muslimin-muslimat, faham tak metafora? Allah ilhamkan. Macam mana boleh saya terfikir nak sebut macam tu? Adakah ayat tu saya pernah baca sebelum ni ke? Wallahu alam. Tetapi apa yang kadang-kadang Allah ilhamkan tu masa ni ya. Bukan saya rancang-rancang sebelum nak sampaikan ni, nak cakap apa nanti, tak. Allah ilhamkan. Allahumma alhimni rusydi wa aizni min syarri nafsi. Itu doa yang selalu juga diamalkan. Ya Allah, itu doa daripada Nabi. Ya Allah, Allahumma alhimni rusydi. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilham yang benar. Wa'a'idhni, dan aku mohon perlindungan daripadamu ya Allah. Min syarri nafsi, daripada kejahatan diriku. Subhanallah, kadang-kadang bukan orang yang buat jahat pada diri kita. Kita sendiri yang buat jahat pada diri kita. Bukan orang yang zalimi kita. Kita yang zalim diri kita sendiri. Dengan perangai malasnya, perangai suka bertangguhnya, dengan perangai suka cari salah orangnya, dengan perangai tak nak kerja sungguh-sungguhnya, dengan banyak sebenarnya kita yang merugikan kehidupan kita, bukan orang luar. Subhanallah muslimin. Sebab itu doa Nabi Yunus, Rabbana zalamna anfusana, doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkanmu ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku di kalangan orang yang zalim. Rabbana zalamna, doa Nabi Adam. Semuanya ayat Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, aku menzalimi diriku. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan sekiranya kamu tidak mengampuniku, maka pasti aku di kalangan orang yang celaka, orang yang rugi. Kalau kita fikir balik, kenapa kita mengaku depan Allah kita orang yang zalim? La ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku orang yang zalim. Maksud di sini adalah kita menzalimi diri kita sendiri. Orang kalau pukul kita, kita kata, kau ni zalim pukul aku. Tetapi lebih zalim bila kita ambil cemeti, bila kita ambil tukul ke, kita pukul diri sendiri. Ambil tukul, ketuk. Itu jauh lebih zalim berbanding orang buat kita. Subhanallah, menzalimi diri sendiri. Tetapi kita bukan zalim diri kita dengan memukul diri sampai berdarah. Tetapi kita zalimi diri kita dengan kita melakukan dosa. Melakukan maksiat, menangguhkan taubat, menangguhkan hijrah. Apa kesan dia? Dosa. Dan kesan paling dahsyat, kita sendiri yang campakkan ke dalam neraka. Sebab itu ayatnya, ya Allah, ayat mohon ampun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tiada Tuhan melainkanmu ya Allah. Aku melakukan kezaliman. Kalau saya dulu kan, masa belum ada pengetahuan, ada ilmu, saya kata tak sedap lah doa ni. Minta maaf ya, saya terlintas macam tu. Memang tak boleh, tapi hati kecil. Kenapa kata aku orang zalim? Aku tak pernah zalimi orang lain. Hati tu sebut, aku tak pernah zalim. Sebab kita faham zalim ni pukul orang, aniaya orang, tipu orang, khianat orang.
Tetapi lama-lama baru faham kenapa Nabi Yunus AS menyebutkan kalimah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku orang yang zalim. Kerana Nabi Yunus AS meninggalkan kaumnya dan itu sesuatu yang Allah tidak suka, maka ia mendatangkan murka Allah. Apa yang lebih zalim daripada kita menyebabkan kita memilih jalan, kita buat sesuatu yang mendatangkan kemarahan Allah. Sebab kemarahan Allah datang dengan pakej catatan dosa. Dan jika dahsyat himpunan tak sempat bertaubat, datang dengan pakej dosa dan neraka. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, tidak ada yang lebih zalim melainkan daripada kita mencapakkan diri kita kepada kejahatan, keburukan. Sebab itu Allah berfirman, wala tulqu aydiyakum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kecelakaan. Tak jadi lagi minum air, muslimin muslimat. Tapi saya nak sebut doa minum air tu amalkanlah. Kalau siapa yang tanya, Ustazah kuat, sehat apa semua, boleh jadi dengan beramal dengan doa minum air ni. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in, kesembuhan daripada segala penyakit, wa tijaratan lan tabur bi rahmatika ya arhamar rahimin, dan perniagaan yang tidak rugi dunia dan akhirat dengan rahmatmu wahai Tuhan yang maha, yang paling rahmat di antara, yang maha penyayang di antara yang maha penyayang. Bismillah. Kalaulah anda boleh bantu cut video, silalah. Cut mana bahagian, sebab ada orang tak boleh dengar ceramah panjang macam ni. Tapi kehadiran kita sekarang dalam 9.6K, hampir 10K. FB, TikTok, jom kita naikkan lagi. Kita dapatkan hari ni, kita tingkatkan kepada 10K insya-Allah. Subhanallah muslimin muslimat, anda memang terpilih. Boleh hadir majlis ilmu di akhir-akhir zaman dan tempoh yang lama. Sebab zaman sekarang semua nak dengar pendek-pendek. Tapi tak apa, jangan kecam orang yang suka dengar pendek. Jangan kecam orang yang buat video pendek-pendek. Sebab ada orang memang tahap fokus dia sangat rendah. Saya juga mencabar diri saya juga untuk konsisten setiap hari 1.5 jam, 2 jam untuk berikan sehabis baik. Memang mencabar diri, muslimin muslimat. Bukan mudah. Nak supaya orang konsisten 1.5 jam tu boleh duduk sampai habis. Tapi kita sama-sama berjuang dengan cara masing-masing. Asmaul Husna atau apa sekian. Tujuan nak minum air nak baca Asmaul Husna. Tak apa, kita selit-selit. Bukan syarat wajib kena baca awal ya. Tak ada masalah baca tengah. Kadang tu saya rasa bagus juga baca tengah-tengah. Ataupun baca dekat ujung. Sebab waktu ni orang paling makin naik. Makin tinggi. Jadi kita akan baca dengan jumlah yang ramai. Kalau start awal tu lebih kurang dalam baru masuk berapa ratus, berapa ribu. Jadi okeylah. Jadi lebih ramai yang boleh dapat baca Asmaul Husna. Asmaul Husna ini dalam firman Allah, dalam hadis Nabi, kita selalu ulang dah. Kita selalu sebut. Kelebihannya sangat besar. Nabi sebut dakhala jannah. Orang yang baca, menghafal dan menghayatinya, maka dia akan masuk syurga. Jadi siapa yang belum sampai tahap faham dan hayati dan beramal, bermula dengan langkah yang pertama, iaitu membaca. Boleh follow saya ya. Tak follow saya pun tak apa, sebab saya tak erti nak berlagu, nak sedap. Dan kita bukan tujuan tu pun. Tujuannya yang penting kita lafaz dengan betul. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhab ar-razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul muzilus sami al-basirul hakamul adh al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurul syakur al-aliyul kabirul hafizul muqit al-hasibul jalil al-karimul raqib al-mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'isul syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum
الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah, subhanallah. Sahabat-sahabat, muslimin-muslimat yang saya hormati, yang saya kasihi, saya adalah sahabat tuan-puan. Sebab itu kalau orang panggil saya guru ke, saya tak layak sebenarnya. Saya lebih suka dianggap sahabat, kawan. Sebab sahabat boleh tarik sahabat ke syurga. Kalau kalian tak nampak saya di syurga, tarik. Kalau saya tidak nampak kalian, insya-Allah tak ada siapa yang boleh menyamin diri dia menarik. Kita sentiasa mengharap orang tarik kita. Sebab itu jumpa sesiapa orang baik, kita mengharapkan pertemuan itu menjadi saksi bahawa kita pernah bersahabat walaupun bertemu sekali. Dalam alam maya ni kita sedang bersahabat, dunia yang lebih luas, tanpa sempadan. Kita bertemu di atas jalan ilmu, masing-masing saling bertegur sapa. Saya sangat suka bila saya tengok komen-komen di FB dengan di TikTok, kalau habis live komen sampai 4,000, 5,000, 6,000. Ada yang akan tulis contohnya, doakan mak saya sedang sakit. Lalu ramai yang balas, ya mudah-mudahan sihat, doakan sekian-sekian, doakan saya dapat jodoh contoh kan. Pasal ada doa, amin, mudah-mudahan tahun ni kamu nikah. Saya puji, sebenarnya bagus tuan-tuan sekalian, ia sangat membantu. Dalam kita dengar, kita cuba fokus, kita pun bantu juga sahabat-sahabat kita, ada yang perlukan semangat, ada yang perlukan dorongan, ada yang perlukan kata-kata walaupun amin. Itu pun dah semangat dah bagi dia. Okey, sahabat-sahabat muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya nak ulang sikit apa yang kita belajar. Okey, buka kitab kita. Ada yang baru hadir. Ustazah, saya first time di TikTok, memang ramai jatuh. First time saya hadir kuliah Ustazah ni. Selalu tengok yang pendek-pendek je. Sebenarnya lagi seronok kalau kita hadir yang panjang. Okey, ini kitab kita Riyadhus Shalihin. Memang tebal. Mungkin kita akan habiskan dalam tempoh 4-5 tahun. Sebab kita dah setahun lebih. Kuliah kita hari ni dah siri yang ke 180 lebih. Dah setahun lebih kita baru nipis ni. Setahun lebih. Jadi ada banyak lagi yang kita nak baca. Mungkin dah 5 tahun baru habis. Muslimin muslimat, tak apalah, belajar sampai mati. Jangan pula kita, sebab itu ada orang kata Ustazah ni kan, kadang tu bila baca kitab Riyadhus Shalihin tu, dia mukadimah panjang, ujung baru baca. Ada juga langsung dia tak baca. Saya nak bagi tahu, cara saya bawa, kita bukan kejar silibus, bukan kejar nak habis cepat, tak. Yang penting kita memahami, kita menghayati dan kita boleh beramal. Okey, muslimin muslimat. Semalam kita dah bacakan satu hadis dan hari ini kita nak sambung sikit hadis ni dan kita akan masuk hadis yang seterusnya. Siapa yang nak cari kitab ni, cari je di online ataupun boleh pergi ke page rasmi kita, galeri Ustazah Asma Harun, ataupun pergilah ke kita punya Shopee rasmi, so pun sama galeri Ustazah Asma Harun. Boleh pergi ke mana-manalah ya, galeri ke beli ni. Muslimin muslimat, masya-Allah ni kitab Riyadhus Shalihin ni, kalaupun anda dah ada tapi versi lain tak ada masalah. Sebab susunan hadis sama. Kitab Riyadhus Shalihin disusun oleh, ditulis dan disusun oleh Imam Nawawi. Ini hujjatul Islam, ulama besar, al-muktabar, ulama muktabar dalam mazhab Syafi'i kita dan menjadi rujukan kitab ini di seluruh dunia. Kitab ini dibacakan seluruh dunia. Antara kitab yang paling masyhur yang digunakan pakai di seluruh dunia oleh umat Islam di seluruh dunia. Boleh jadi dalam beratus bahasa. Puluh bahasa tu confirm. Boleh jadi beratus bahasa telah diterjemahkan.
disusun dengan firman Allah dan juga hadis Nabi yang sahih. Hampir 98% adalah hadis yang sahih. Yang lain sedikit saja kita akan jumpa beberapa hadis yang hasan. Masya Allah, dia merangkumi ilmu tasawuf, ilmu akidah dan ilmu ibadah. Sebab itu minggu lepas kita masuk bab fiqh sebab cerita pasal sujud. Macam itulah ya, kita selit-selit. Jadi kita nak ulang balik sedikit apa yang kita baca semalam. Semalam kita dah baca hadis ni, kita nak pergi kepada terjemahan terus. Subhanallah, hadis yang ke-15 dalam bab mujahadah, iaitu bab yang ke-11, ia merupakan hadis yang ke-109 dalam susunan kitab Riyadhus Salihin. Anda ada kitab ursi apa pun tak ada masalah sebab susunan hadisnya sama. Kalau tak beli yang tebal ni, ada yang nipis macam ni. Ini pun suka sangat. Saya senang. Ini Riyadhus Salihin juga. Ini kecil. Kecil macam buku-buku kecil kan. Nipis. Kalau saya travel saya bawa yang ni. Ini dia pecahkan jadi 4 jilid. Subhanallah. Kemudian ada lagi versi yang lebih tebal daripada ni. Yang tebal gini tetapi 4 jilid. Pun saya beli juga. Saya ada juga sebab bila nak mengajar saya rujuk beberapa kitab Riyadhus Salihin. Jadi yang itu lagi penjelasannya lagi detail. Tapi bagi kalian beli je yang mana-mana, tak ada masalah. Sebab insya-Allah saya akan bantu untuk syarah. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang benar dan jelas. Okey, muslimin muslimat, kita baca semula sedikit hadis semalam. Daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, bapa saudaraku Anas bin Nadar tidak mengikuti perang Badar. Kemudian ia berkata, okey, ingat nama siapa? Anas bin Nadar. Boleh tulis? Boleh tulis? Ya, beli. Kuliah kita ni dah 1.5 tahun dah. Hari ini siri yang ke-180. Siapa yang nak tengok siri kuliah Riyadhus Salihin sebelum ini, yang memang kuliah Riyadhus Salihin ni ramai ustazah lain bawa. Ini saya yang kuliah saya lah. Muslimin muslimat ya. Bukan sebab saya pandai, bukan saya ni ya. Saya pun baca kitab. Tak ada ilmu pun, sama-sama. Saya cuma bantu memudahkan untuk baca kitab. Muslimin muslimat, kalau siapa yang nak tengok full, boleh pergi page rasmi, page FB. Kita ada kuliah Riyadhus Salihin yang pertama sampai yang ke 180. Ni 180 kan? Lebih kurang 180 berapa hari ni. Kalau siapa yang buka YouTube pun ada. YouTube habis je kuliah Riyadhus Salihin terus di-upload di YouTube. So pergi kepada Okey, sekarang jualan kalau nak betul-betul sama dengan kitab yang saya guna, anda boleh beli yang versi ni. Sekarang ini kita bagi less 20%. Daripada harga dia 20%. Muslimin muslimat, kitab yang sebesar ini dan ilmu yang terkandung di dalamnya, himpunan hadis-hadis yang sahih firman Allah, muslimin muslimat, tidak ternilai dengan harga. Saya tak ingatlah harga dia berapa. Tapi sekarang RM106. Lepas less 80 lebih. Lebih kurang 80 lebih. Sekarang ada less 20%. Boleh pergi ke akaun Shopee kita ke apa, nanti tengok link-link. Tim tolong komen, bantu orang nak mempermudahkan siapa-siapa yang nak beli. Jadi anda boleh buat untuk sampai bila ni kita punya les? Sampai hujung bulan. Oh, okey. Encik suami bagi tahu sampai hujung bulan. Oh, lama lah tu ya, sampai hujung bulan. Hari ni apa bulan? Sampai hujung bulan. Tak apa. Bos besar bagi tahu sampai hujung bulan. Jadi sempat lagi gaji bulan ni nak beli. Okey, muslimin muslimat, kalau siapa yang ada kitab ni boleh buka muka surat 118. Okey, bila saya cakap tuan-puan boleh tulis nota, tulis komen. Sebab dengan tuan-puan tulis nota dan tulis komen itu, dia sebenarnya membantu orang lain juga untuk lebih fokus. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Anas bin Malik. Dia berkata, bapa saudaraku Anas bin Nadar. Boleh tuliskan nama sahabat Nabi Anas bin Nadar. Ini panglima yang sangat hebat. Beliau tidak mengikuti perang Badar. Kemudian ia berkata, dia tak dapat ikut perang Badar. Lalu dia bertemu dengan Rasulullah. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak mengikuti peperangan memerangi kaum musyrik yang pertama yang engkau ikuti. Jika Allah menjadikanku dapat ikut menyaksikan perang menghadapi kaum musyrikin, pastilah sungguh Allah akan memperlihatkan apa yang akan saya buat. Masya Allah. Apa Anas bin Nadar sebut kepada Nabi? Recap balik muslimin muslimat. Apa Anas bin Nadar sebut? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mengikuti perang yang pertama denganmu, iaitu perang Badar. Namun sekiranya aku dapat ikut. Namun dia sebut, jika Allah menjadikanku dapat ikut
bersama perang menghadapi kaum musyrikin, pasti sungguh Allah akan memperlihatkan apa yang akan saya buat. Muslimin muslimat, kita berhenti kat sini, bukan berhenti kuliah. Cuba kita perhatikan kalimah Anas bin Nadar ini, kalau kita tak teliti betul-betul, kita kata sembang kari, ayat zaman sekarang. Saya pun tak faham kenapa sembang kari ya, ataupun sembang je, dia tak pergi bolehlah cakap macam tu. Soalannya sebab dia bagi tahu tentang benda yang dah lepas. Dia kata, ya Rasulullah, aku tak dapat bersama. Saya faham ada yang kena left, Ustazah undur diri dah waktu kerja. Ya, ada yang kat pejabat, jadi dah nak masuk waktu kerja pukul 8. Tak apa, it's okay, saya faham. Muslimin muslimat, Anas bin Nadar ni bila sebut macam ni, soalannya, ayat soalannya ya, bukan sama. Soalannya saya cakap macam ni, saya kata, hari tu saya tak dapat hadir majlis hari tu, minta maaf. Tapi kalau Allah izinkan saya hadir, pasti Allah akan tunjukkan apa yang saya buat pada majlis tersebut. Soalannya, saya ada nekat sesuatu, saya akan buat lebih baik lagi. Kalau saya dapat hadir majlis tu, saya akan buat lebih baik. Masya Allah, Allahu Akbar. Masya Allah. Ataupun apa sajalah, ada jualan sale contohnya kan, jual sale. Saya kata dekat tim, saya kata kalau Ustazah ada masa hari sale tu, Allah akan tunjuk apa yang Ustazah akan buat. Soalannya, saya ni ada satu nekat yang kuat. Sebab saya tak puas hati contohnya, ataupun apalah, saya tengok dia orang tak bersungguh-sungguh. Saya kata, kalaulah Allah perlihatkan, Ustazah akan buat, saya akan buat, Allah akan perlihatkan apa yang saya akan buat. Tapi benda tu dalam hati, tak sebutlah. Okey, Masya Allah. Ini yang disebutkan oleh Anas bin Nadar. Ya Rasulullah, sekiranya Allah izinkan aku bersama denganmu dalam perang, nescaya pasti Allah akan tunjukkan apa yang akan aku lakukan. Ketika hari perang Uhud, kaum muslimin menderita kekalahan. Lalu Anas berkata, datang masa perang Uhud, Masya Allah. Masa ini Anas bin Nadar yang sebut tadi, dia menyertai perang Uhud. Lalu dia berkata, ya Allah, saya mohon pengampunan padamu dari apa yang dilakukan oleh mereka yang dimaksud oleh para sahabat kerana meninggalkan tempat yang sudah ditentukan oleh Nabi. Juga saya berlepas darimu dari apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Muslimin muslimat, sebenarnya perang Uhud adalah perang menang-menang, kalah-kalah. Ataupun sebenarnya, walau kita sebut perang Uhud adalah satu perang yang dimenangi oleh umat Islam dari sudut psikologi, dia adalah kemenangan buat musyrik juga dari sudut fizikal lah. Dan kematian besar berlaku pada perang yang kedua ni, perang Uhud, sehingga 70 di kalangan para sahabat yang syahid. Dah baru masuk Islam, baru 2 tahun pindah Madinah. Perang Uhud berlaku pada tahun yang kedua. Masa tahun pertama, perang Badar, kaum musyrikin datang menyerang Rasulullah, para sahabat. Bila Rasulullah dengar, sahabat dengar, lepas tu menuju ke medan Badar. Subhanallah. Tahun yang kedua, perang Uhud pula. Dah baru pindah kat negara orang, kat negeri orang. Lepas tu jadi tempat perang pula, bukan senang. Subhanallah. Asalnya dikatakan lebih kurang dalam 1,000. Yang ni pun saya kena tangguh lagi besok. Tangguh lagi esok. Saya akan ceritakan tentang kehebatan perang Uhud. Siap lukis. Hari ni dah tak sempat. 10 minit je lagi. Saya akan lukis apa yang berlaku. Kenapa Anas bin Nadar menyebutkan tentang memohon ampun daripada apa yang dilakukan oleh kaum muslimin dan memohon ampun daripada apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Kita kena tahu apa yang berlaku sebenarnya ketika perang Uhud. Masya Allah. Selanjutnya, lepas dia sebut begitu, selanjutnya dia menuju ke medan Uhud. Maksudnya memang dia dalam perang dah. Lepas tu dia melihat dalam keadaan umat Islam ketika itu sedang diserang hendap, dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan daripada zahirnya sedang kalah. Lalu ketika saat getir dan genting tersebut, orang lain mengundur, orang lain lari. Tetapi dia pula yang maju ke hadapan. Lalu Sa'ad bin Mu'az menyambutnya. Anas bin Nadar berkata, hai Sa'ad bin Mu'az, marilah menuju ke syurga. Demi Rabb Kaabah, sesungguhnya saya dapat menemukan aroma harum syurga dari tempat dekat Uhud. Anas bin Nadar menyebutkan, sesungguhnya demi Rabb Kaabah, demi Tuhan pemilik Kaabah Allah, subhanallah, sesungguhnya saya dapat menemukan, saya telah tercium wangian aroma, wangian syurga daripada gunung Uhud, bukit Uhud. Allahu Akbar. Anas bin Malik berkata,
Maka Sa'ad berkata, saya sini tidak sanggup melakukan sebagaimana dilakukan oleh Anas itu ya Rasulullah. Boleh jadi Sa'ad ni yang bersama menyaksikan apa yang dilakukan oleh Anas bin Nadar ni, melihat bagaimana dia mara ke medan perang. Muslimin-musliman, kalau kita ramai, musuh pun sama ramai, yakin lagi nak pergi, nak masuk ni, yakin lagi. Kita ramai, orang kafir pun ramai, yakin lagi, confident lagi lah, rasa kuat. Kalau kita ramai, musuh sikit lagi confident lah. Tetapi bayangkan saat ini adalah musuh sedang berjaya taktik dia, penuh, mereka seorang. Uish. Orang kata saja tempama, orang kata kerja gila. Soalannya. Ayat-ayat kita lah. Tak logik. Memang tak logik dari sudut apa pun. Tetapi Anas bin Nadar, sebagaimana disebut, sekiranya Allah izinkan, pasti Allah akan tunjuk apa yang akan aku lakukan. Dan dia mara di hadapan untuk pecahkan balik gerombolan musuh. Musuh ni masa tu dia dah mengundur. Sebenarnya lepas tu bila dah mengundur, dia kembali semula. Maksudnya itu taktik dia. Jadi umat Islam ni yang berada di atas bukit ni dah turun. Sebab ingat mereka dah menang. Tapi rupanya tiba-tiba mereka diserang hendak balik. Sebab itu umat Islam, tentera Islam ketika itu dalam keadaan tidak bersedia. Dan ketika perang Uhud jugalah berlaku banyak luka pada badan Rasulullah SAW. Masa menitiknya darah Rasulullah. Itu kita akan cerita detail besok. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, bayangkan ya, Anas bin Nadar sampai apa saat berkata, saya sendiri tidak sanggup melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Anas itu ya Rasulullah. Subhanallah. Anas bin Malik berkata, maka kami menumpukan. Akhirnya Anas bin Nadar ini, sahabat Nabi ini, mati syahid. Anas cerita, maka kami menemukan dalam tubuh Anas, pada tubuh Anas bin Nadar, 80 lebih tusukan pedang dan ataupun tusukan tombak ataupun lemparan panah. Maksudnya pada batang tubuh Anas bin Nadar itu terdapat lebih 80 kesan tusukan pedang dan tusukan tombak dan juga tusukan anak panah. Lebih 80 pada batang tubuhnya. Muslimin muslimat, kalau kita kena tikam sekali, kita dah duduk dah kita. Tapi Anas bin Nadar ini, Masya Allah, kena tikam bukan dengan pisau ya. Tikam dengan pedang, dengan tombak, dengan anak panah. Kena tikam di dada, tikam di perut, tikam di bahu, tikam di leher, tikam di tangan. Bangkit, bangun, terus lagi berjuang, terus berjuang, sehingga pada batang tubuhnya terdapat lebih 80 kesan tikaman, kesan tombak dan kesan daripada anak panah. Siapakah paling perang yang hebat ini? Anas bin Nadar. Dan asbab Anas bin Nadar ini juga Rasulullah SAW dapat dikepung kembali. Benteng pertahanan umat Islam dapat dikukuhkan kembali. Sebab ketika itu peristiwa Uhud ni sangat genting. Sehingga kan tempat Rasulullah berdiam itu dikelilingi oleh para musuh. Di situ juga ada para sahabat yang mati, yang syahid berturut-turut. Kerana mereka sedang membina benteng pertahanan yang perlu dibina tiba-tiba. Serangan hendap dalam jumlah yang banyak. Sebab itu syahid perang Uhud sehingga 70 dan terdapat makam yang khas di tepi Gunung Uhud. Kemudian ada makam syahid syuhada Uhud. Muslimin muslimat yang sedang mempertahankan Nabi SAW, syahid. Tetapi perlu ada manusia yang memecahkan kumpulan yang besar juga. Inilah dia Anas bin Nadar. Allahu Akbar. Dia menjadikan batang tubuhnya menjadi benteng untuk dipecahkan grup yang lain musuh. Maka pada batang tubuhnya terdapat lebih 80 tusukan pedang, tombak dan juga Allahu Akbar, pedang, tombak dan juga anak panah. Dan kaum musyrikin telah mencabik-cabiknya. Maksudnya geramnya orang musyrikin ni kepada Anas bin Nadar mungkin kerana Anas bin Nadar telah berjaya membunuh ramai musuh. Selepas dah mati pun tubuh badannya dihancur-hancurkan, dicabik-cabikkan, dilumat-lumatkan. Oleh kerana itu, tidak seorang pun yang dapat mengenalinya kecuali saudara perempuan saja kerana mengetahui jari-jarinya. Muslimin muslimat.
Semua orang dah tak cam dah. Tak, muka pun dah habis hancur lebur dah. Tubuh badan dah hancur. Tetapi yang mengenali itu adalah jasad Anas bin Nadar, adalah saudara perempuannya, adik-beradik perempuannya. Mengenalinya daripada jarinya. Allahu Akbar. Muslimin muslimat. Islam yang sampai kepada kita hari ini adalah dengan perjuangan yang sangat dahsyat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang meneruskan perjuangan Nabi untuk memastikan Islam, Al-Quran, hadis Nabi, semua syariat Allah tertegak di muka bumi dengan kukuh adalah dengan air mata, air darah, air keringat mereka. Dan kita terima Islam hari ini dengan senang, dengan tidur yang lena, dengan angan-angan yang panjang, dengan makan yang kenyang, dengan subhanallah semua kita nak mudah, nak senang, nak lapang muslimin muslimat. Sebab itu yang menghalang kita untuk bangun di tengah malam bertahajud bukan lapar, bukan ada ancaman apa-apa, melainkan hawa nafsu kita. Tengok kita tidur macam mana, tilam kita empuk macam mana, sejuk macam mana. Subhanallah, bagaimana kita tak kuat nak tolak selimut tu, nak bangun awal sikit untuk tahajud. Yang menghalang kita untuk buka Al-Quran baca, bukan ada ancaman apa pun. Subhanallah, bukan berada di negara yang umat Islam ditindas pun. Yang menghalang kita sebenarnya adalah kesenangan yang berlebihan, angan-angan yang terlalu panjang, dan kemalasan diri kita dan kelemahan kita melawan hawa nafsu. Tapi perjuangan mereka itu, subhanallah, Allah tidak akan siakan sedikit pun. Islam akan tetap tertegak oleh golongan-golongan yang tertentu. Islam tetap akan ditegakkan oleh Allah. Islam tetap akan dipelihara oleh Allah sampai hari kiamat. Oleh golongan-golongan yang ikhlas, golongan yang kuat, golongan yang benar. Maka kitalah yang rugi jika kita tidak tergolong dalam golongan itu. Kita yang rugi. Sebab inilah golongan yang special yang Nabi sebut tu. Yang disebut dalam perbualan Nabi Musa dengan Allah. Suatu kaum, suatu umat, suatu kumpulan manusia yang terhebat. Subhanallah, yang lahir daripada kalangan umat Nabi Muhammad yang akan berhadapan dengan fitnatul Dajjal. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Allahu Akbar. Masya Allah. Anas bin Malik berkata, kita memandang atau menduga bahawa ayat ini turun untuk menghuraikan hal ini atau orang-orang yang seperti dirinya. Sabab nuzul ayat Al-Quran, ayat firman Allah surah Al-Ahzab ayat 23, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan olehnya kepada Allah. Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat, dah lepas tengah dah, kita perlu berhenti di sini. Jadi saya mohon maaf kerana tak dapat nak baca hadis yang seterusnya. Hadis yang kita akan bacakan besok, hadis yang sangat penting dan hadis yang sangat berkait dengan kita. Masya Allah. Dan ini juga kali pertama saya baca hadis ni. Kali pertama saya baca. Maksudnya jahil saya lah. Kerana saya tak menuntut ilmu betul-betul. Saya baru bertemu dengan hadis ni. Tapi hadis yang kita akan bacakan besok, kita akan huraikan dan akan berikan kita kefahaman tentang satu perkara yang menjadi persoalan kita selama ni. InsyaAllah. Jadi esok kita akan bertemu lagi. Dan kuliah Riyadhus Shalihin ready jam 7 pagi. Esok hari Khamis ya? Esok hari Khamis. Okey. Subhanallah. Kuliah kita sebenarnya hari ini dah sediakan 177. Okey, muslimin muslimat. Saya nak jawab persoalan tentang, kena jawab sikit Encik Suami sebab persoalan tentang ni. Orang tanya Ayyamul Bait. Okey, Masya Allah. Muslimin muslimat nak ajak ni. Ada kekanda, ada kakak sahabat daripada Penang. Esok naik bas kot. Dia kata esok naik bas, saya nak minta tim hubungi Kak Kasih Zita tu. Tanya dia, bas tu nanti bila dah sampai, kamu bantulah uruskan sebab beliau adalah wanita berdikari dengan anak 7 orang tu ya.
wanita ibu tunggal daripada Penang. Saya bukan nak mention dia seorang, kami nak tolong ramai orang. Cuma sebab dia selalu berhubung, jadi saya berilah sikit, bukan sikit, kita berilah perhatian macam tu kan. Jadi janganlah rasa macam adalah kelebihan beliau tu kan. Semua orang ada kelebihan, semua ada yang kecil hati. Jadi tolonglah bantu dia turun dekat mana untuk memudahkan dia dengan anak-anaknya. Sebab biasa dia turun dengan anak tu, dengan bas bawa anak-anak, sebab dia pun tak ada maksud dia sangat, dia jagalah. Biasanya Kak Kazizita daripada Penang akan turun, lepas tu dia bawa anak-anak dia 7 orang juga. Beliau datang untuk hadir kuliah ni. Jadi kalaulah beliau dengan susah payah boleh turun, tuan-puan yang duduk di Melaka, di Johor, tak jauh mana Johor kan, jauh jugalah, tapi jauh lagi Penang lah. Lepas tu daripada Selangor pun dekat kan, Masya Allah. Bolehlah datang ke program kita pada hari Sabtu ini, Kuliah Duha Perdana, Forum Perdana. Saya bersama dengan Encik Suami dan bersama dengan Ustaz Hanafiah Malik, Cancer Survivor. Tajuknya adalah Mati Hidup Kembali. Mati hidup kembali. Ustaz Hanafiah pun mengalami situasi mati hidup kembali kan, Cancer Survivor. Dan tajuk bahagian saya pula, saya akan kupas bagaimana selepas kita mati kita akan hidup kembali. Walaupun kita mati, tapi umpama kita hidup, kita lebih hidup lepas daripada kita mati daripada kita hidup sekarang. Bagaimana kita nak lebih hidup selepas mati berbanding hidup sekarang? Apa maksudnya? Datanglah kepada kuliah forum perdana kita ni hari Sabtu. Lokasi, maklumat program boleh tengok detail, di jadi automatik boleh dapat jumpa lah, macam tu. Boleh tengok detail dekat page, dekat TikTok, dekat IG semua. Kita ada buat pengumuman. Lokasinya di Seremban Negeri Sembilan. Cari saja Maiden Senawang. Cari Maiden Senawang, shop plot belakang sekali. Nanti akan nampak ada Dewan Saidatina Asma. Walaupun dia shop plot, tapi kita akan buka banyak khemah dan juga kerusi. Boleh muat dalam 1,000 orang. Boleh muat dalam 1,000 orang. Sebab tempat tu luas. Kita buka pada jalan juga. Kita semua buat berlesen, jangan risau. Jadi kita pun dah ada juga sebelah ni buka surau. Jadi insya-Allah kita jumpa hari Sabtu pagi ni. Jadi tuan-puan sekalian yang bertanya tentang soalan Ayyamul Bait. Okey, muslimin muslimat, sekarang ini bulan apa? Muharram. Dan hadis Nabi SAW, tidak ada bulan yang lebih baik ibadah puasa melebihi daripada bulan Muharram. Maksud ini juga bulan yang sangat disarankan untuk kita berpuasa. Ada lagi dah 5, 6, 7, 8. Ada lebih lagi 8K. Terima kasih 8,000 yang masih ada. 2 minit. InsyaAllah 2 minit. Saya cuma nak menjawab persoalan sahabat kita ni dan dapat pahala dia tanya. Jadi semua orang pun tahu. Okey. Kelebihan puasa, subhanallah. Kelebihan puasa hari putih yang 3 hari dalam masa sebulan ni, muslimin muslimat. Kelebihannya disebut dalam hadis Nabi. Dia umpama seperti berpuasa selama setahun. Puasa 3 hari je sebulan. Puasa 3 hari sebulan. Ayyamul Bait, iaitu di tengah-tengah bulan Hijrah. Maka pahalanya umpama seperti berpuasa selama setahun. Ini daripada hadis yang sahih. Kejap, saya nak pergi kepada, suara saya kuat kan? Semangat. Masya Allah, minta maaf ya. Yang anda boleh perlahankan volume kalau suara saya kuat sangat. Sebab dengan saya cakap, saya kuat tu, saya jadi semangat. Gitulah. Lepas tu mulalah. Kan sakit tekak lah, apalah. Tapi okey. Okey, sekejap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kan kita kena ubah. Kita slow. Sebenarnya macam semalam bila kita pergi dengar plan internet tu, dia ada beberapa plan yang berbeza, yang mana dia punya kelajuan capaian internet. Mungkin plan kita memang internet tu no limit, tapi kadang kita bila scroll tu dia loading lama. Sebab semalam masa pilih
Ini borak dengan cik suami ya. Sebab selama ni staff yang uruskan. Jadi semalam rupanya ada beberapa pilihan plan. Tak, memang slow sangat loading. Yelah. Maksudnya kita kena upgrade kepada plan yang mana capaian internet tu laju. Ini sebenarnya saya sedang buka, saya sedang scroll. Saya sedang scroll nak tengok kepada penulisan berkenaan dengan di page. Di page kita sebenarnya kita selalu update ilmu-ilmu penulisan-penulisan. Tengok loading nak pergi ke posting tu. Padahal internet penuh, internet banyak. Cuma kena ubah, kena upgrade kepada capaian yang lebih laju. Maksudnya kalau kita scroll, saya ni memang jenis yang satu jenis tak penyabar. Bukan tak penyabar, maksud tak penyabar tu maksudnya nak cepat masa kita. Jadi tunggu loading tu rasa macam okey. Sebab artikel tu dah lengkap, kita jelaskan berkenaan dengan puasa. Allah maksud saya Muhammad. Betul lah, slow betul. Sikit lagi nak capai dah ni. Saya nak baca senarai puasa sunat di bulan Muharram. Senarai puasa sunat. Okey, dah sampai. Okey, tuan-puan boleh tuliskan sedikit nota ni. Senarai puasa sunat di bulan Muharram. Okey, hari tu 3 Muharram jatuh 1 Ogos. Itu 3 Muharram iaitu puasa sunat hari Isnin. Kemudian 4 Ogos iaitu 6 Muharram puasa sunat hari Khamis. Okey. Pada 7 Ogos iaitu pada 9 Muharram kita dah puasa sunat Tasu'a. Kemudian 8 Ogos iaitu 10 Muharram puasa sunat Ashura. Iaitu pada hari Isnin baru ni kan. Oh, tapi artikel ni tak tulis hari. Lepas ni kena keluarkan. Hari ni keluarkan tim satu artikel. Okey, puasa sunat Ashura. Okey, lepas tu kita tengok puasa sunat seterusnya adalah pada hari esok. Esok subhanallah. Hari ni berapa Ogos? Tuan-puan sekalian? Hari ni berapa Ogos? Nanti tengok. Hari ni 10 Ogos. Muslimin. Hari ni 10 Ogos. Jadi esok 11 Ogos. Ini 10 Ogos. Esok 11 Ogos bermulanya puasa sunat hari putih. Ayyamul Bait bermula esok. Iaitu 13, 14, 15. Setiap bulan Ayyamul Bait iaitu hari putih namanya. Hari putih ini merujuk kepada bulan mengambang, bulan penuh. Orang kata tengah bulan. Setiap bulan jatuh pada 13, 14, 15 setiap bulan Muharram. Jadi besok adalah 13 Muharram, lusa 14, Tulad 15. Mencabar tu nak puasa bermula hari Khamis, Jumaat, Sabtu maksudnya. Dan kelebihannya kalau kita berpuasa hari besok, Ayyamul Bait esok, kita dapat 2 puasa sunat. Puasa sunat hari Khamis dan puasa Ayyamul Bait. Jadi esok bergabung 2 puasa sunat. Subhanallah. Jadi insyaAllah esok kita sama-sama berpuasa, muslimin muslimat. Ayyamul Bait. Nanti saya jelaskan fadilat kelebihan berpuasa hari putih. Okey, 13 Muharram, 14 Muharram, 15 jatuh pada 11, 12, 13 Ogos. Iaitu esok, lusa, Tulad. Khamis, Jumaat, Sabtu. Subhanallah. Ustazah, saya tak mampulah nak puasa 3 hari berturut. Saya nak puasa Khamis je. Jadi saya puasa hari putih 1 hari je. Jadi dapat tak pahala yang Nabi sebut tu? Dapat tak ganjaran tu? Wallahu a'lam. Saya tak berani 4 pahala ni nak sebut dapat ke tak. Tapi yang pasti yang Nabi sebut adalah 3 hari berturut-turut. Itu yang dijanjikan. Subhanallah. Kita tetap dapat pahala, tetapi pembahagian pahala tu pada sisi Allah lah, serah pada Allah lah. Okey, puasa sunat seterusnya adalah 15 Ogos, iaitu puasa sunat hari Isnin. 18 Ogos iaitu puasa sunat hari Khamis. 22 Ogos puasa sunat hari Isnin. Dan 25 Ogos iaitu puasa sunat hari Khamis yang jatuh pada 27 Muharram. Itulah dia. Tapi Ayyamul Bait ni, muslimin muslimat,
tentang bab puasa di bulan Muharram ni, Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah ditanya, solat apakah yang paling utama selepas solat yang wajib? Selepas solat fardu 5 waktu tu, apa solat lebih utama? Dan puasa apakah yang paling utama setelah puasa Ramadan? Maka baginda menjawab, sebaik-baik solat setelah solat wajib adalah solat pada sepertiga akhir malam. Iaitu solat tahajud itulah, solat di 1/3 malam. Maksudnya solat tahajud. Dan sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Nabi ditanya apa, muslimin-muslimat? Pertama, apakah sebaik-baik solat selepas solat fardu? Nabi jawab, iaitu solat di 1/3 malam, iaitu solat tahajud. Dan Nabi ditanya, apakah puasa yang lebih baik, yang terbaik selepas solat puasa bulan Ramadan? Nabi menjawab, puasa di bulan Muharram. Bulan Muharram bila? Sekarang lah. Kan Ma'al Hijrah. Muharram ni kan bulan pertama. Awal Muharram bukan. Salah. Okey, tak apa. Okey, muslimin muslimat yang mati Allah sekalian, kalau puasa sunat Isnin Khamis disebut dalam hadis Nabi SAW yang bermaksud amalan dibentangkan pada hari Isnin dan Khamis, maka aku lebih suka amalanku dibentangkan ketika aku sedang berpuasa. Itu hadis pertama dengan berkenaan dengan kelebihan puasa hari Isnin dan Khamis. Yang kedua, puasa sunat Isnin dan Khamis, Nabi SAW bersabda, adapun Nabi sentiasa berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Okey, sunat Tasu'ah kita dah jelaskan, sunat Ashura kita dah jelaskan juga. Sekarang yang terakhir nak baca hadis Nabi berkenaan dengan kelebihan puasa Ayyamul Bidh, iaitu hari putih, tengah-tengah bulan, saat bulan mengambang ni. Maksudnya, Rasulullah SAW memerintahkan kami agar berpuasa pada hari putih, iaitu pada 13, 14 dan 15. Beliau berkata, hari-hari tersebut umpama setahun. Itu yang kita sebutkan, puasa 3 hari setiap bulan pada hari putih, 13, 14, 15 bulan Hijrah, maka ia ibarat berpuasa selama setahun. Kerana ini adalah hadis sahih, Nabi kata hari-hari tersebut umpama setahun. Muslimin muslimat, hari itu saya dah kupas dah berkenaan dengan kelebihan dari sudut sains. 3 hari setiap bulan ni, muslimin muslimat, saya sebut sikit je kali ni. Siapa yang berpuasa 3 hari setiap bulan ni, maka insya-Allah badannya kuat, sehat dan cergas. Sebab dari sudut kajian sains, setiap bulan tubuh badan kita ini melalui satu proses menghasilkan hormon-hormon saya kena baca balik lah fakta tu ya, sebab kita bukan orang sains. Metabolisme, mungkin antioksida, apa sajalah ya. Maksudnya untuk badan melalui satu proses untuk memulihkan, proses pemulihan macam itulah. Dan ia berlaku sedang elok pada 3 hari pertengahan setiap bulan Hijrah ni. Maksudnya bila waktu bulan mengambang tu, itulah kitarannya. Dan apabila berpuasa pada waktu ini 13, 14, 15, proses pemulihan badan itu berlaku sempurna, berlaku berganda-ganda, berlaku dalam keadaan yang sangat bagus. Sebab apa? Badan kita akan rehat daripada proses penghadaman. Sebenarnya proses penghadaman adalah kerja paling berat badan buat. Masuk je makanan, dia kena hadam, kena proses, tukar jadi darah, tukar jadi lemak ke, jadi yelah, nak asingkan karbohidrat, protein. Bila masuk je makanan, badan kita mula bagi tumpuan untuk proses penghadaman. Maksudnya, enjin paling kuat bekerja dalam badan kita adalah bahagian penghadaman. Bila badan kita terlalu bagi fokus, kejap sarapan, kejap minum, kejap ngunyah-ngunyah, kejap makan, badan tu tak berhenti bekerja. Asyik enjin besar tu kena bergerak. Jadi, tumpuan kepada perkara-perkara lain terhenti. Ataupun jadi tapi kurang. Lalu bila kita berpuasa Ayyamul Bidh setiap bulan ni, Masya Allah, fokus badan kita boleh bagi tumpuan yang khas ataupun tumpuan tu besar kalau ada proses yang diperlukan tadi tu. Untuk nyah toksik badan, untuk akal fikiran, untuk hormon, untuk semua tu. Itulah yang saya fahami dan saya mudahkan tuan-puan faham.
Nak baca yang saintifik, tuan-puan boleh cari kajian tu. Bacalah ke penjelasan saintifik. Tapi cara saya jelaskan tu mudah faham kan? Faham maksud saya? Jadi Masya Allah, kelebihan dia sebenarnya jauh lebih baik daripada itu. Yang Allah sebut, yang Nabi sebut hadiah sahih ni, puasa 3 hari itu ibarat seperti setahun. Jadi kita kalau dengar saja, oh pahala besar, tak kuat semangat. Tapi bila datang dengan fakta sains, kebaikan untuk kesihatan, kecerdasan otak, untuk hormon, untuk antioksidan, untuk nyatoksi, untuk antibody, apa semua ni, kita rasa macam, oh inilah antara penawar yang Allah dah sediakan untuk tubuh badan kita, yang memang Allah dah buat auto lawan penyakit. Sebenarnya memang daripada kecil lagi, kita luka tak letak ubat pun sembuh, betul tak? Kita sakit tak makan ubat pun sembuh. Tetapi selepas badan kita melalui banyak proses hasil daripada makan tak jaga, rehat tak jaga, itu tak jaga, badan kita mula sakit. Sebenarnya badan kita ni Allah dah buat auto sakit ada sembuh, auto sakit sembuh. Maksudnya ada daripada badan sendiri menghasilkan sel darah putih untuk pergi serang sel darah merah, sel darah-darah yang tak elok ni. Tapi bila badan kita dah lemah, kita memerlukan ubat, memerlukan pakaian lain, sebab badan tak boleh nak auto generate dah nak lawan penyakit. Tapi insya-Allah dengan puasa 3 hari sebulan ni, Allah akan kekalkan kecerdasan, kesihatan. Sihat tu memang perlu diusahakan, perlu dicari, perlu diperjuangkan, sebab modal kita sihat. Tak sihat, duit banyak mana pun tak boleh nak guna. Tak sihat, ilmu ada pun tak boleh nak sampaikan. Tak sihat, tak boleh nak jaga pun anak. Jadi subhanallah, insya-Allah ya, muslimin muslimat, semangat insya-Allah. Yang bercakap boleh tentu semangat ni, tapi kurang-kurangnya menyampaikan, Allah bagi kena ada rasa tanggungjawab lah untuk buat. Okey, alhamdulillah muslimin muslimat, terima kasih semua. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Hampir 2 jam juga hari ni. 2 jam juga. Sekarang ni kuliah Riyadhus Shalihin katanya nak sejam, tapi hampir 2 jam juga. Dengan izin Allah, masih ada lagi 4.1, 2.9, 4, 5, 6, ada lagi 7. Okey. Biar betul tanpa sekian. Betul 7. 4.1, 2.9, 4.1, 4 campur 2. Betul lah, dan 7. Okey. Allahu Akbar, muslimin muslimat. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita bertemu, di syurga Allah kita bersatu. Kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah wal as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, ada 7K.